Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Atira binti Hassan. Saya belajar daripada Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal. So hari ni saya nak present tentang latihan industri saya di syarikat Caca Industri. Okey. Nak bagi tahu tentang latar belakang organisasi. Syarikat Caca Industri Sdn Bhd terletak di Kanga Perlis dan syarikat tersebut ialah syarikat keluaran Bumiputra. Syarikat tersebut pada tahun 2017 dan 2018 telah menggunakan nama Aminah Foods, tetapi selepas 2 tahun menggunakan nama tersebut, syarikat tersebut telah menukarkan nama syarikat depa kepada syarikat Caca Industri. Barang depa antaranya ialah dimsum, dumpling, pau, dan depa ada sos depa sendiri, iaitu sos yang memang maksudnya guna resepi turun-temurun. Okey. Pada logo yang baru depa guna, maksudnya untuk syarikat depa. Okey. Lepas tu yang bawah tu kata dimsum tu depa guna, sekarang guna lagi. Dulu guna yang tu, lepas tu lo ni guna tapi bukan sebagai logo untuk syarikat, tapi logo untuk stiker depa untuk lekat dekat produk depa lah. Okey, seterusnya ini antara produk-produk keluaran syarikat tersebut. Yang pertama sekali ialah dimsum. Dimsum bersama sos. Kat situ depa jual semua 1 kilo sahaja. Bawah pada 1 kilo depa tak jual. Okey. Seterusnya gambar kedua ialah dumpling. Dumpling tu produk awal-awal dulu depa buat, lepas tu depa start buat, lepas tu baru-baru ni depa start balik buat dumpling. Okey, yang bawah pula, dua yang bawah tu ialah pau, ialah lokasi organisasi. Okey, company yang saya intern ni dia duduk betul-betul depan Masjid Jejawi. Okey, dia nombor 27 dengan nombor 29, tingkat bawah Rumah Kedai, Jalan Besar Jejawi, 02600 Arau Perlis. Okey. Seterusnya ialah ringkasan tugasan saya dekat company tersebut. Okey. Masa saya pergi lapor diri kat situ, saya diberi tugas untuk duduk dekat bahagian kerani. So memang saya duduk bahagian office lah, saya tak duduk bahagian production. Tapi kadang-kadang macam seminggu sekali ataupun 2 kali macam tu, memang kami akan, tim office akan buat dimsum. So okey. Pertama sekali ialah proses yang kalau puan boleh tengok dekat slide tu, ialah proses pembuatan ramuan. Ramuan tersebut ialah ramuan yang kita nak ambil untuk letak kat dalam dimsum tersebut. Okey. First kali depa akan sayak macam contoh lobak merah, bawang, daun sup dengan daun bawang, dan ada lagi lah bahan lain. Depa akan potong dulu. Okey, potong yang tu depa lepas potong depa akan letak dalam satu bekas. Okey, yang kedua ialah ayam. Ayam tersebut akan dipotong kecil-kecil, tak adalah kecil dalam saiz yang agak kecil lah kan, yang tak besar sangat, untuk depa masukkan dalam mesin pengisar ayam. Ni antara yang saya ambil gambar itu, yang biasa ambil gambar itu. Yang gambar yang first kali tu yang ayam yang telah di mesin menggunakan mesin pengisar ayam. Sorry, saya lupa benda tu. Okey, seterusnya lepas dah mesin semua tu, ayam dengan carrot yang tadi tu dah potong tadi, carrot tu pun kita blend juga. Bukan tak ada lah blend nipis sangat, nipis blend lah, blend tak bagi dia besar sangat kan. Okey, campur sekali, masukkan dalam mesin untuk go-kan ramuan tersebut. Bila ramuan tu dah tersebut dah di-go, lepas tu dia pun letaklah dia punya bahan yang ni, antaranya kicap ke, sos tiram ke, dan yang lain-lain lah. Bila dah buat dah settle dah guna mesin tersebut, ramuan tersebut akan dimasukkan dalam satu bekas, dan bekas tersebut akan ditutup. Lepas tu atas bekas tersebut akan diletak warna kulit dimsum untuk menandakan jenis
ramuan tersebut. Okey. Seterusnya ialah proses pembuatan kulit dimsum. Okey. Untuk buat kulit dimsum ni, depa selalu buat kulit dimsum ni depa kena buat tepung dulu. Tepung depa tu depa guna mixer je lah, campur je lah tepung. Saya tahu tak silap saya tepung gandum, tepung ubi kayu. Lepas tu dia guna untuk buat adunan dia tu, dia guna air suam. Tak silap saya lah. Saya duk dengar depa kata, bukan dengar, saya duk tanya depa cakap yang tu lah. Okey, tepung tu dulu akan dimixerkan, akan digaulkan dalam satu bekas menggunakan mixer. Lepas dah siap tepung tu, depa akan letak dalam satu bekas. Bila letak dalam satu bekas, tepung tu akan dicanai menggunakan mesin yang duk gelek macam kita duk guna kalau spaghetti tu kan, kita duk guna yang gelek-gelek tu kan. Ni mesin tu dia akan masukkan dalam mesin tu, adunan tu akan masuk dalam mesin tu, dan mesin tu akan bagi dia akan canaikan lah tepung tersebut bagi jadi nipis. Okey, depa buat tak silap saya 3 kali kot, 3 kali depa ulang canaikan benda tu sampai dia betul-betul ikut saiz yang depa nak lah, nipis dia tu kan. Lepas dah canaikan, depa akan masukkan pula dalam mesin yang untuk potong bagi jadi saiz kulit yang depa nak. Okey, macam gambar ketiga tu memang dia akan masukkan dalam mesin yang mesin pemotong kulit dimsum tersebut. Bila dah potong kulit dimsum tersebut, kulit tu akan diletakkan dalam satu bekas. Macam nama gambar nombor 4 tu, dia letak dalam kulit dalam satu bekas. Tapi bekas tu mengikut warna kulit dimsum tu lah. Kulit dimsum tersebut dia ada warna-warna dia. Contoh dia warna hijau, warna purple, warna kuning dengan warna oren tu. Okey, untuk hijau untuk ketam, purple untuk sotong, udang untuk color kuning, oren untuk color untuk ayam, color ayam pula. Okey. Seterusnya kalau macam bila kulit tu banyak sangat, depa ada kulit lebih, depa akan balut kulit tersebut dalam satu bekas, dalam satu kertas lah, macam parchment paper macam tu. Lepas tu depa akan letak dalam chiller untuk bagi tahan lagi lah kulit tersebut supaya tak rosak. Okey. Lepas tu seterusnya dia akan tandakan, contoh kalau macam color purple, depa akan tanda P, tanda ikut color dia lah. Proses membentuk dimsum macam yang puan tengok. Dimsum tadi tu ada gambar first tu ialah gambar ramuan yang telah dibubuh dalam bekas dan dibalut, dirap, lepas tu diletak pula warna macam kulit untuk menandakan tu flavor apa kan. Okey, bila dah ramuan tu dalam satu bekas, setiap pekerja akan ambil dalam satu macam tray lah, tray kecil, dan mereka akan ambil ramuan tu letak dalam tray tersebut. Bila letak dalam tray tersebut, mereka akan masukkan ramuan tersebut dalam tray tersebut dan ambil lah banyak mana mereka nak. Selalunya dalam satu bekas tu bagi penuh lah, satu tray tu, tray petak kecil tu untuk satu pekerja. Okey. Seterusnya gambar yang first kali tu ialah gambar dimsum. Cara-cara nak buat dimsum. Macam first kali dia akan ambil kulit dimsum tersebut dan akan letak kat tangan. Yang saya tahu, saya ada belajar dua teknik. Satu letak kat tangan, lepas tu nanti kita just tarik macam tu lah, bagi dia ni tak pun letak kat atas tangan macam ni. So nanti dia akan tarik macam ni, tarik macam ni, tarik macam ni. Okey, macam tu. Kulit tu letak kulit, lepas tu letak ramuan dia tersebut kat atas tangan. Lepas tu nanti dia akan adalah sebut dah jadi, dimsum tersebut dah jadi, dia dah jadi satu dimsum. Dia akan pula letak atas tray bulat. Tray tersebut dia pun dah salut minyak dah untuk elak dia dia elak dia macam melekat lah masa kukuh tu. Bila kukuh, lepas kukuh tu kita nak angkat dia kan, tak mau dia melekat. So dia pun dah sapu minyak dah sebelum nak kukuh tu. Okey, lepas pada tu dimsum tersebut akan dikukus selama 20 minit. Okey, seterusnya. Okey, lepas dah kukuh dimsum tersebut, lepas dah 20 minit kita kukuh, kita angkat dimsum tersebut daripada
periuk kukus dan akan letakkan dalam satu tray besar mengikut warna-warna yang ada lah. Macam contoh gambar tu, mereka letak warna purple satu, warna hijau satu, warna orange satu, warna satu lagi tu warna apa? Warna udang ke apakah, mereka letak dah lah ikut warna masing-masing dah. Okey, seterusnya ialah proses pembungkusan dimsum. Itu proses nak packing dimsum tersebut lah. Okey, sebelum mereka nak packing dimsum tersebut, mereka tengok dah dalam order. Contoh orang tu nak campur semua, iaitu kalau campur semua kami panggil 4-in-1, iaitu ada udang, sotong, ayam dengan ketam, campur semua colour lah, 4 colour tu lah. Kalau contoh orang tu nak udang saja, mereka takkan campur lah, mereka ambil udang saja. Okey, so bila dah campur, untuk orang yang ambil order 4-in-1, bila dah campur semua dah, dia akan tunggu bagi sejuk dulu. Maksudnya mereka bagi lepas angkat dari kuku itu, mereka akan bagi dimsum tu rest dulu, tak mau bagi dia panas sangat, sebab kalau bungkus panas-panas takut rosak. Okey, dimsum sebut dia akan ambil dan dia akan masukkan dalam plastik, iaitu plastik tu dia ada jenis juga. Contoh yang mereka ni, dia guna plastik PPE, iaitu plastik tu dia tebal sikit lah. Kalau macam kita guna plastik yang biasa tu, maybe dia tak tahan masa nak seal kan. Okey. Okey, bila dah masukkan dalam plastik PPE tu, dimsum tersebut akan ditimbang lah. Okey, akan timbang dalam 1 kilo. Okey, bila dah timbang, mereka akan tekan untuk mereka seal kan, betul-betul bagi seal, bagi elok lah. Mereka akan doublekan juga plastik tu untuk seal tu. So dia pakai 2 plastik lah, dia seal kan, dia nak jaga ketahanan dan tak bagi rosak lah dimsum tersebut. Bila dah seal dah elok dah, kemas dah, dia akan susun pula dalam bekas polystyrene tebal yang besar tu. Dia akan susun dalam polystyrene tu. Lepas tu susun elok-elok lah. Selalunya dalam satu polystyrene yang besar tu, mereka letak dalam 50 kg, tak silap saya, 50 kg dimsum. Dan mereka akan simpan dalam korum tersebut. Memang besar lah, besar korum tu memang untuk membuatkan banyak-banyak dimsum lah kan. Mereka akan letak dalam tu. Dia suhu pun dia tetapkan dah. Okey, seterusnya ialah proses pembuatan sos. Okey, apa yang saya tahu untuk buat proses ni, cabai yang mereka guna tu selalunya mereka akan basuh, lepas tu mereka akan buang dia punya tangkai dia. Lepas tu bila dah buang tangkai tu, mereka akan blend cabai tersebut. Blend tapi tak ada lah dia punya tekstur dia tu sampai lembut sangat, sampai tak rasa, tapi dia macam tak halus sangat tapi tak tebal sangat, macam biasa-biasa macam tu lah. Lepas tu bila dah blend, mereka akan masak api. Tak silap saya memang lama lah untuk bagi sos tu pekat, bagi dia rasa cukup rasa, memang sampai elok lah. Lepas tu bila dah masak api, dia akan tunggu dulu sos tu bagi sejuk. Okey, tak mau bagi, takkan panas-panas kita terus nak letak dalam botol itu tak. So dia akan letak dulu dalam plastik. Dia akan letak dulu dalam satu bekas besen. Selalu orang panggil besen lah kan, kalau kita orang kampung panggil besen. Dalam satu bekas besar, dia akan letak dalam satu bekas tu. Lepas tu dia akan tutup wrap bekas tersebut lepas tu dia akan buat lubang sikit lah untuk bagi udara panas tu keluar ke apa kan, macam tu. Tak mau bagi dia rosak sangat kan. Okey, bila dah sejuk, dia akan ambil, dia akan letakkan dalam botol yang memang dikhaskan lah untuk bubur sos tu. Okey, bila dia dah bubur sos dalam botol, dia akan tutup botol tersebut, dan botol tersebut akan diletakkan dalam air yang satu bekas yang berisi air untuk mereka celupkanlah balik, tak mau bagi kotak ke dekat bekas tu kan, kotak duk pegang banyak-banyak kali kan. Okay, dia akan basuh sekali, lepas tu dia akan lap. Bila dah lap, dia akan susun dan letakkan dalam satu plastik. Selalunya dalam satu plastik memuatkan dalam 50 botol sos lah, ikut pada pelanggan tu dia nak apa. Okey, seterusnya ialah aktiviti yang saya buat kat situ. Memang benda ni selalulah kami akan buat pengiraan dan penghantaran stok. Okey, untuk pengiraan dan penghantaran stok ni,
ialah macam sebelum stok kita nak keluar, stok yang kita nak hantar ke orang yang orang order, kita akan buat kira dulu, cukup ke tak cukup ke, lebih ke apa ke ada. Lepas tu kita akan check lah kok ada yang rosak ke tak rosak ke, kita akan check balik yang tu, kita akan double check balik. Lepas tu bila dah elok dah, check semua dah, bekas yang letak dimsum tadi kita akan seal pula dengan selotip, tak mau bagi dia terkeluar lah. Macam kita nak bawa pergi jalan jauh tu dah, saya dia terbuka lah, saya takut rosak lah dimsum tersebut. So akan seal dulu, baru akan dinaikkan kat dalam van ke apakah. Kalau macam contoh, kalau selalu kalau guna penghantaran van ni, bukan van, maksud saya lori. Okey, kalau guna penghantaran lori lori ni selalunya kalau macam untuk ejen ke, untuk stokis ke, untuk master stokis tersebut, dia akan ambil lebih pada 1 tan. 1 tan ke 500 kg ke. So mereka akan hantar guna lori. So mereka akan kumpul untuk orang contoh stokis ni dia ambil 1 tan, stokis ni dia ambil 500 kg. Okey, so mereka akan kumpul, mereka akan letak sekali dan akan hantar lah dekat tempat stokis atau stokis tu duduk. Bila dah hantar dah stok tu, kena kira pula, kena tulis pula dalam satu borang. Dia ada satu borang stock out. Okey, stock out tu dia akan tulis lah nama siapa yang hantar, lepas tu berapa kg dia ambil, jenis apa dia ambil, berapa botol bilangan sos dia ambil. Yang tu untuk stock out tu memang wajib lah tulis dalam satu kertas dan satu buku. Okey, seterusnya ialah borang mesti. Okey, borang mesti ni memang kalau tengok jenis memang saya hari-hari akan buat borang mesti ni. Sebab borang mesti ni wajib buat hari-hari. Dia sebab dia ada, kita kena check pekerja, pakaian pekerja tu macam mana, elok tak elok, kuku pekerja tu elok tak elok, dia punya kebersihan pekerja tu elok tak elok setiap hari. Dan dia pun nak main buat produk lah. Macam selalunya kita akan buat dekat production lah, tim-tim untuk operator keluaran ni kan. So setiap hari saya akan check lah mereka, sama ada mereka bersih ke tak bersih ke, pakai ke tak ikut cara yang kena, macam pakai caps ke tak, pakai tudung ke tak, lepas tu pakai apron ke tak, pakai sarung tangan ke tak. Lepas tu ni kan COVID kena pakai mask, mereka pakai mask ke tak, macam tu lah. Lepas tu saya kena check juga longkang, tandas, lepas tu sinki, adalah macam-macam jenis lah dalam borang mesti yang memang kita wajib isi. So memang borang mesti ni tak boleh tinggal sehari. Tinggal sehari dia akan jadi banyak lah kerja kita. Memang setiap hari kena buat borang mesti. Saya nak bagi cadangan ialah macam contoh, pihak industri itu, pihak kilang tersebut kena sediakanlah tempat yang cukup untuk pekerja. Sebab terusnya pihak industri juga boleh menambahkan lagi PC ataupun komputer untuk pekerja. Setiap pekerja juga kena diberi skop kerja yang betul dan tak bohong. Kesimpulannya, apa yang saya dapat kat situ, dan selama saya intern kat situ selama 4 bulan daripada 13 Julai sampai 27 November, banyak juga yang saya dapat. Sebab saya kata jujur lah, saya tak pernah kerja sebelum ni. Bila saya masuk industri, saya tahu banyak cabaran lagi. Dia punya cabaran tu lagi besar, lagi tinggi. Kita kena hadap. Kok mana pun kita kena terima juga. Boleh tak boleh kita buat juga. Kita try juga buat benda tu. Lepas tu selama saya intern, saya juga dapat tahu lah pentingnya semangat berpasukan ni, pentingnya semangat komunikasi antara pekerja semua ni. Okey. Lepas tu saya nak ucapkan terima kasih kepada penyelia saya, itu Puan Norziana, sebab memang banyak bantu saya jugalah. Dan saya punya penyelia saya dekat syarikat tersebut iaitu Puan Rafiqah, sebab banyak bantu saya, banyak bagi maklumat jugalah. Okey, sekian, terima kasih. Ini saja presentation saya untuk latihan industri.